Assalamualaikum. Okey, saya akan beritahu nak refleksi pengajaran dan pembelajaran yang telah saya lakukan. Kekuatannya. Pengajaran saya pada hari ini saya rasa agak memuaskan dan objektif pengajaran tercapai. Set induksi yang saya jalankan menggunakan telefon bimbit saya dapat menarik minat murid-murid untuk mendengar dan meneliti dengan betul bunyi yang didengarkan. Malah murid-murid berlumba-lumba untuk menjawab bunyi apakah itu. Selepas set induksi, saya telah mengarahkan murid-murid untuk menyiapkan permainan puzzle. Permainan ini juga dapat menarik minat mereka. Ada semangat kerjasama dan tolong-menolong antara mereka. Rasa terharu juga melihatkan kesungguhan mereka menyiapkan puzzle tersebut. Malah ada juga antara mereka yang cuba membuat sendiri tanpa bantuan rakan-rakan yang lain. Ada antara mereka yang dapat menyiapkan tugasan yang diberikan dalam masa yang ditetapkan. Seterusnya, saya mengukuhkan lagi proses pengajaran saya dengan aktiviti mengeja dan membina perkataan berdasarkan gambar. Ini adalah bertujuan agar murid-murid dapat mengingat perkataan-perkataan yang mereka pelajari. Di samping itu, saya juga dapat melihat kesungguhan antara mereka. Akhirnya, proses pengajaran saya disudahi dengan menyiapkan lembaran kerja yang diberikan. Latihan yang diberikan agak mudah bagi pelajar-pelajar yang sudah mahir membaca dan mengeja. Bagi pelajar-pelajar yang lemah, perlu dibimbing secara individu. Tidak lupa juga, saya telah memberikan sedikit cenderahati kepada kumpulan yang berjaya menyiapkan puzzle yang diberi dengan cepat. Walau bagaimanapun, kumpulan lain juga tidak saya lupakan. Kelemahan dari proses pengajaran dan pembelajaran yang telah saya lakukan, oleh kerana saya tidak begitu mahir menggunakan video dan komputer, maka saya telah menggunakan telefon bimbit saya. Walaupun pada mulanya saya telah mencuba dan berjaya menggunakannya, tapi pada waktu sesi pengajaran dan pembelajaran terdapat sedikit kesilapan teknikal yang tidak dapat saya elakkan. Sepanjang proses pengajaran saya dapati saya kurang berjaya mengawal kelas. Murid-murid pra ini terlalu aktif dari segi fizikal maupun oralnya. Mereka terlalu gairah untuk bermain dengan puzzle. Manakala murid-murid yang agak pasif dan lemah tidak mendapat peluang untuk membuat sama dengan murid-murid yang aktif ini. Untuk mengatasi masalah ini, dalam sesi pengajaran dan pembelajaran yang akan datang, saya perlu terlebih dahulu mengenali latar belakang murid-murid agar proses pengajaran dan pembelajaran ini berjalan dengan lebih mudah. Saya boleh terlebih dahulu mengasingkan pelajar yang aktif dan yang pasif agar mereka ada peluang yang sama untuk melakukan sesuatu aktiviti yang dijalankan. Akhirnya, saya juga berharap agar saya lebih teliti dan berhati-hati apabila merancang proses pengajaran dan pembelajaran saya agar murid-murid ini dilayan dan diberi perhatian yang sama adil. Sekian, terima kasih.